bunyi. Switch tak tekan. Mana? Oh. Ha? Saya tak pandai. Ada switch ke? Tak betul sabab dia. Tak hasil musabab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Kata Muhammad rahimahullah ta'ala, likulli salatin, masih sambung buat siwak, ada ujung sikit ni. Jadi sunat siwak bikulli khashanin, setiap apa yang nama kesat sah, untuk jadikan dia sebagai alat untuk siwak. Likulli salatin, sunat ni bagi setiap solat. Jadi kita duk bicara asal antara sunat wuduk ni bersugi ketika berwuduk. Bahkan sunat bersugi ni likulli salatin, bagi setiap solat. Fardiha wa nafliha, fardunya solat, wa nafliha dan sunatnya solat. Wa in sallama min kulli rak'ataini, sekalipun memberi salam ia musalli min kulli rak'ataini, daripada setiap 2 rakaat, macam sembahyang tarawih tu, bagi salam naik, ada sunat siwak situ. Awistaka li wudu'iha, ataupun kata dia telah bersugi ia mutawaddi li wudu'iha, ketika wuduknya, ataupun istaka musalli, ya tu musalli, bersugi ia orang sembahyang ni, dia nak sembahyang disugi, tapi dia telah bersugi li wudu'iha, untuk ataupun untuk wuduknya solat tu. Nak solat tu, nak wuduk, dia bersugi dah. Nak solat ni ada tuntutan sugi lagi ke? Ya, li kulli solah. Dia nak syarah situlah. Wa illam yafsul bainahuma fasilun, sekalipun tak ada ceraian di antara keduanya, bainahuma, bainah wudu wa solah itu, fasilun, oleh satu ceraian sekalipun. Yang bercerai tu habis wudu nak sembahyang. Kalau ada pun mungkin pakai pakaian apa, istilahnya tak ada fasil. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi masih ada hukum sunat bersiwak sekalipun dah wuduk tadi. Dah siwak dah, nak solat ada lagi tuntutan siwak. Ada ni pun tu hukum asal, haitsu lam yakhsha tanajjus famihi wa zalika li khabar. Sunat ni sekira-kira tidak lam yakhsha, lam yukhsha, sah baca, sekira-kira lam yukhsha tanajjusu famihi, tidak ditakuti tanajjus famihi, akan bernajis mulutnya musalli tadi. Macam mana boleh bernajis mulut dengan sebab sugi? Bersugi gusi darah, kan masalah. Jadi bila bernajis kena kumur pula atau haid pula, padahal tadi dalam bab wudu selesai dah. Bila dia bersugi, jadi bernajis mulut dia dengan sebab gusi berdarah. Gigi pun ada yang longgar-longgar, terusik sikit berdarah.
dia kena berkomor dan kena gorah-gorahkan air. Ada kita belajar bab itu dalam bab najis ni. Pada masa itu tak ada sunat nak bersugi ketika nak semayang, pasal tambah pula lah jadi ghalib akan menyebabkan tanajus dengan sebab gusi berdarah. Tak ada sunat untuk bersugi dalam keadaan macam tu, dalam situasi macam tu. Jadi tak ada ni dalam situasi macam tu lah. Kalau tak jadi situasi berdarah gusi apa, tetap sunat tu ada. Cuma kita tak buat, hukumnya meninggalkan tuntutan sunat. Betul lah. Cuma kalau kata kita tak buat, kaedah kita juga ulama ajar, walaupun benda ni sunat, azam dalam hati, kalau boleh nak buat dengan sesempurna mungkin. Tak boleh buat tu, Rabbana zalamna anfusana. Itu kaedah ulama-ulama kita kan, ajar kita bagaimana nak menzahirkan sifat kehambaan diri ni, walaupun nak boleh taat gila dah, buh pergi bahasa gitu dah. Tapi masih ada lagi belum sempurna. Ada, kita pun tahu ada sepatutnya kita kena buat lagi baik daripada apa yang ada, tapi tak boleh nak selesaikan dia lagi. Jangan berpuas hati dengan ada, bahkan nak taat, nak tambah lagi sedaya upaya. Lepas tu istighfarlah banyak-banyak di atas lemahnya diri kita, walaupun dah buat ibadat setera tu kan, yang orang lain tak boleh buat macam kita sekalipun kan. Sekalipun tetap istilahnya muhasabah, mengaku kita banyak zalim diri. Memang itu adalah amalan-amalan para nabi, insya-Allah. Baik, jadi ada tuntutan sunat li kulli salatin ni bisnadin wa zalika li khabari Humaidi, kerana ada hadis riwayat daripada Humaidi. Kena tengok siapa-siapa ni, pasal dia dah tolong semak untuk kita. Riwayat tu, khabar tu bisnadin jayyid, dengan sanad yang jayyid. Badal bagi khabar Humaidi tu, rakatani bisiwakin afdalu min sab'ina rakatan bila siwak. Kata dia 2 rakaat dengan bersiwak, afdalu adalah lebih afdal min sab'ina rakatan bila siwak, daripada 70 rakaat tanpa siwak. Sampai hadis riwayat Humaidi. Kedah kita ni hadis ni ulama sebut, mereka pula memang ulama, orang yang lurus, cerita memang tak ada nak bohong kan. Beriman je lah kan, pakai je lah. Siap. Orang yang ada buruk sangka dengan ulama ni, tak mau pakai ulama, dia nak pakai dia sendiri. Oh, tu. Dah tu, saya mau lebih panjang lagi kalau sebut tu. Baik. Walau tarakahu awalaha tadarakahu asna'aha bi fi'lin qalil. Jikalau meninggal musalli akan siwak awalaha, awal solat, itu macam mana? Tadarakahu, boleh memperdapat ia musalli hu akan siwak asna'aha, pada tengah-tengah solat. Boleh. Tapi qaid kita kena jagalah. Apa dia? Jangan ada perbuatan besar banyak 3 kali berturut-turut. Dobit tu mesti pegang. Tu yang dia kata tadaraka ni, nak dapatkan ni buat macam mana? Bi fi'lin qalilin, dengan perbuatannya sedikit. Dobit sedikit tu haisu la tujadu salasu harakatin mutawaliyatin. Itu lagu kan? Kaedah kita. Sekira-kira tidak ada 3 pergerakan berturut-turut, pergerakan anggota besar. Bab siwak ni sama buat serban. Serban kita mai, orang kena imam kena rokok, kita pun tak pakai serban, rokok, tidal, sujud, naik rakaat seterusnya nanti boleh ikat serban. Pasal kita tak ikat serban, yang tu pun ada hadis juga yang menceritakan kelebihan pakai serban tu. Itu boleh ikat masa dalam sembahyang. Tadarakahu asna'aha, sama jawapan dia. Dapatkan hukum kita pakai serban tu tengah solat, tapi dengan syarat ni, bifi'lin qalil, dengan perbuatan qalil. Cari akal lah macam mana nak minimizekan pergerakan kita tu.
Dan kena faham juga nisbah pergerakan tangan mana, macam mana nak kira satu, macam mana akan jadi dua, macam mana jadi tiga, macam mana jadi empat. Yang tu pun antara bab yang kena belajar kawaid tu kan. Ingat saya kalau untuk gua ajar mudah-mudah aja, kalau nak tengok perbuatan tangan ni angkat turun satu. Tu nisbah satu hala lah kan. Angkat turun. Depan. Kalau belakang ke belakang, mai balik tengah satu. Jadi ke depan, kanan, belakang, kiri kanan. Kalau sebelah satu, dua belah dua. Orang tumbuk dalam semayang boleh, tapi dua. Jadi kalau pusing, dia di atas depan pergi tarik satu. Jadi ni kalau pusing ni satu, patah balik kalau dia lepas pada ke belakang dua. Selalu masalah semayang ni, cerita anak saya nak cerita pergerakan ni kan, tidaklah tempat selalu bermasalah orang semayang kalau tak belajar bab tomak ninah dengan sempurna ni. Apa dia? Tangan dia skru rongga. Saya punya bahasa itulah. Patutnya sami Allahu liman hamidah. Letak je lah tepi. Dia ayun lebih. Kaedah kita angkat macam ni pun satu, macam ni pun satu, macam ni pun satu, macam ni pun satu. Semua satu. Maksudnya ni satu, ni satu, ni satu. Kalau macam ni pun satu, satu. Angkat. Kalau angkat macam ni, dua. Kalau yang ni terikut, sedangkan yang angkat satu lah. Yang ni terikut bukan ikhtiar dia kan. Kalau yang ni angkat, yang ni. Tapi kalau memang kosot dua-dua angkat, walaupun pelan sikit je, dua ni, empat, out, empat. Nampak simple je. Pasal nak sebut prinsip angkat turun satu, walaupun angkat yang sikit. Satu kalau orang semayang, perempuan, imam salah, dua. Betul semayang. Jadi kalau pakai serban nak semayang, carilah. Saya tak pandai nak buat, tak pernah buat pun. Pasal susah nak ikat tu kan. Tak pandai nak buat tiga tu. Angkat, berhenti, bagi rope, berhenti sekejap lah. Satu. Betul? Break tu. Break. Pasal mesti kolil. Kalau ada berselang, berhenti, sampai siap lah. Jangan yang berturut-turut tu buat tak tahu selamba ke ikat. Baik berhenti semayang. Tak nama semayang lah tu. Ada bab dengan tu, kaedah kita. Siap. Bahkan nyuruh semua ada bab tu. Paman Pak Wahab dia pelik. Saya kata pelik siapa? Saya dulu duk kumpul video-video tapi tengok tukar-tukar handset hilang mana, tak peduli pun. Kau cari ada tu. Apa dia? Kejadian-kejadian bukan masjid biasa, masjid Mekah, masjid Madani pun ada. Apa dia? Imam tengah semayang, dia terlupa apa kan? Tengah semayang ni, imam semayang ni, intaziru qalilan. Dia ada intaziru qalilan. Betul? Ke depan masuk bilik imam. Balik, sambung balik. Allahu Akbar. Sambung. Boleh intaziru qalilan. Tahu? Kaedah apa saya tak tahu. Ada video tu. Yang tu yang imam, makmum tu cover ya. Pasal dah dia punya pahaman macam tu. Imam dia dah tengah semayang ni, anak duk main. Macam mana? Dia boleh
pusing dengan bersopan santunnya yang terkutkan bahasa bertata susilanya, bergerak pelan-pelan, pergi ambil anak dia, dukung, patah balik, jalan balik kat sof, letak anak dia sebelah, diri, ya. Lama. Mazhab apa tak tahu. Saja nak sebut tu. Pasal fiqh dia orang macam tu. Ya, pasal tengok memang dia orang macam tu. Kalau golongan Wahab tu lah. Kalau yang memang dia belajar sembahyang ni macam tu, memang sembahyang dia macam tu. Macam tu. Kita ingat ke orang tertentu ya? Tak. Syekh-syekh dia pun macam tu. Lepas tu dia sembahyang, dia tak ada heran nak buat perbuatan banyak. Dia beri Allahu Akbar. Dia betulkan dia punya jubah. Selamba je. Tak ada masalah. Ya sembahyang sampai gerak badan tu. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Selamba je. Memang ada video, ada buka YouTube. Kalau memang itu hal dia luar sembahyang pun memang dia akan baca gitu. Sebab dia ada kenan lagi kan. Perbuatan macam tu bagi kenan dalam Melayu kan. Kenan monyet lah, kenan apa lah. Baca je Quran jadi gitu kan. Walaupun luar sembahyang, itu lain hal. Tapi ni dalam sembahyang je jadi gitu. Luar sembahyang tak ada pun. Batal solat kalau dengan sengaja dia. Melainkan itu bukan kesengajaan dia. Memang dia ni bila baca Quran dia jadi ketau itu. Itu lain hal. Asal nak sebut fi'lin qalil tu lah. Jadi macam mana nak sugi? Buka bukit ni, angkat. Kalau gerak jari je, ya tak? Kalau gerak tapak tangan ni gerak, anggota besar. Dua ni kan. Tapi patah balik. Nak buang sini, angkat, buang. Satu. Itu dua lah. Tak balik. Fi'lin qalil. Rajin nak orang fi'lin qalil tu. Pasal ada orang kadang disebut fi'lin qalil, dia pun kata boleh buat, boleh pakai serban, boleh siwak dalam sembahyang. Tapi dia praktik tak betul. Itulah. Kalau golongan Wahab ni dikutuk kita. Itu pun dulu duk kaji, ingat tengok video dia tu. Dengan apa? Kita sembahyang macam tu dengan jaga 3 harakat betul-betul tu supaya tak berlaku. Dia kata yang ni sembahyang Robocop. Kenapa dia sebut? Sembahyang macam robot lah kan. Kita jalan pun kan. Satu. Dia kata sembahyang Robocop. Yang dia sembahyang selamba ya, jalan. Tu tak apa. Itu bukan Robocop. Itu sembahyang belotak kop. Saya tak boleh, saya geram. Itu bahasa saya. Black ada orang ni. Dia kutuk-kutuk yang sembahyang dengan kita jaga semua. Ada peraturan-peraturan ni ulama-ulama kita sebut tu. Dia apa? Dia bahasa-bahasa yang kita. Robocop lah, apalah benda. Yang dia orang sembahyang entah apa punya peraturan tu. Tak ada apa-apa pun. Pada dia itulah sembahyang betul sekali. Baik. Tu dia sebut ni ta'amumi seperti mana memakai serban. Apalah ta'ammum. Imamah. Wa yata'akkadu aidan ataupun yuta'akkadu macam mana sedar lagi. Maksudnya di taukid, maksudnya disuruhkan bersungguh-sungguh juga di tilawatil Quran, untuk baca Quran. Yuta'akkadu siwaku istiaku li tilawatil Quran atau hadis ataupun nak baca hadis atau ilmin ataupun nak baca ilmu macam fiqh ni, sugi dulu. Atau ilmin syar'i ataupun lagi atau taghayyuri famin ataupun berubah mulut, rihan atau launan berubah pada bau, mulut kita berbau, sugi. Arak yang terbaik. Au launan ataupun berubah color. Mana tahu berubah color? Tengok gigi ya. Color gigi dah lain dah. Sugi.
Binahwi naumin. Okey. Antara sebab rih tu pasal apa? Bau tu boleh berubah. Binahwi naumin seumpama tidur masalah rih, au akli karihatin ataupun makan karihah, au aklin karihin, makan benda yang dibenci. Karih dengan mana makruh. Karih fa'il wazan. Fa'il dengan mana maf'ul. Makan benda yang dimakruhkan, yang dibenci. Apa dia? Makanan yang berbau, yang busuk. Makanan busuk yang berbau, ataupun yang makanan yang berbau busuk, ada makruh dia. Seperti au sunnah ataupun au sinin, taghayyuri famin au sinin, macam bukan sunnah, ataupun sinin, atau daripada taghayyuri famin rihan wala au launan. Baca atau pada famin lah, taghayyuri famin au sinin, ataupun taghayyur gigi tu berubah, atau situ. Binahwi sufratin, daripada seumpama jadi kuning. Itu. Jadi gigi jadi kuning, sugi. Ada tuntutan kuat bersugi itu. Mungkin ini setahun sekali baru proses tu kan. Tengok color teruk sangat. Macam mana? Proses. Congkir, gigih apa. Memang kita pergi hospital pun dia suruh buat pemeriksaan setahun sekali, 2 tahun sekali tu. Nak buang tu lah. Apa? Dia panggil ketarak. Bukan ketarak. Gigi orang panggil apa? Caries. Karang gigi tu kan. Nak buang. Memang banyak batu karang pun. Kalau gigi lurus tu pun ada batu karang, tambah yang kekot-kekot berjalan tak betul tu. Memang apa kita cuci tu memang dia lega. Antara kaedah cuci ni siwak sunat. Istilah membuang kotoran yang ada celah gigi tu dipanggil tahlil. Ya. Awistiqazin, ataupun bangun jaga min naumin, bangun tidur. Bangun je tidur siwak. Ada tuntutan. Dobit dia sekali per bulan puasa ada. Dia ta'arud antara mulut yang berbau bagi orang yang berpuasa dengan dia tidur, dengan sebab dia tidur tu mulut berbau. Allah. Jadi masalah dia bila bau mulut tu lah. Bila bau mulut, sunat hilangkan dia dengan basugi. Dobit dia bau. Allahumma salli. Wa dukhuli masjidin, begitu juga. Jadi min naumin wa iradatihi, dan iradah naum, bangun tidur ada siwak, nak tidur iradah naum pun siwak. Kalau ulama kita ni dah tulis 500 tahun dulu, maksudnya bab ni tulis lama lah, tambah Rasulullah. Jadi dah ajar kita awal lagi dah, sebelum tidur gosok gigi, istilahnya bersugi. Bangun tidur sugi dulu. Itu ciri-ciri kebersihan yang ada dalam syariat. Okey. Yang tu pun sekarang kitab memang sebut bab tu. Antara perkara yang disunatkan, orang yang nazak nak kematian tu disunatkan kita bersugi. Pasal sugi antara hikmah dia mudah keluarkan roh. Roh mudah keluar. Jadi kalau tengok payah tu, sugi kan dia, basahkan dengan air sikit, kunyah mulut dia. Dan faham tu, ambil fadilat tu, maksudnya kunyah depan lah, tak payah buka mulut dia luar-luar. Kekang kayu pula lepas tu, basuh. Gosok kat dalam macam kita buat sugi, air kita tak payahlah. Cukup dengan lalu kan. Untuk orang yang nak ada kematian tu, sugi macam mana? Sugi yang mana?
Oh. Tahu tak? Tapi memang antara orang yang disunatkan bersugi muhtadar. Kalau bukan dia sugi, kita sugikan dia. Selain boleh talqin dengan dia la ilaha illallah tu, dengan kaedah kaifiat dia, antaranya kaedah sugi. Pengalaman saya sendiri, kalau pernah ni zaman arwah Tuku dulu ada ada orang sakit minta haji asid apa, sugi kita memang tak nak tinggal lah bukit saya lah ya, ada ya kadang 3 batang 2 batang 3 batang sekali buat tapi jauh memang 3 batang tu biasa apa saya nak sebut. Jadi ada ketika tu orang nazak dah, bunyi ni nazak lama dah sakit pun, terlantar je atas katil. Semayang pun semayang baring itu yang anak urus semua kecil berak. Jadi kita pergi baca Yasin lah. Kita tu kami ramai lah di pondok. Baca Yasin, lepas tu tengok dia tapi macam liat yang nak keluar. Jadi saya ambil rugi. Saya tak buat lah, tapi bagi tahu kat keliling tu, tengok ada orang rumah dia yang sakit tu lelaki. Jadi saya nak tinggal sugi ni, sugi pun pendek lah, panjang sayang. Pendek tu, kita pun nisbah pakai 2-3 kali habis lah tu. Kita akan buat lah, masalah pendek sangat. Dan nisbah dia, boleh lah, dia kata, celup air, sapukan kat mulut. Mula pada kanan, tarik selawat atas Nabi Allah. 1, 2, 3. Dia tinggal buatlah, baca tu Yasin malam. Esok dengar maklumat, kok nak panggil sembahyang mayat. Tak mati-mati. Rupanya esok macam mana? Apa khabar palung tu? Kata dia, esok bangun elok sihat. Dia kata. Bukan mati, sihat. Saya ada 3 pengalaman lah tu. Kena sugi bukan sakit, sihat lagi. Waktu saya kata, kalau dia sakit esok, bagi sugi, bagi dia sihat. Itulah, kalau tak biasa kat sugi ni memang, tak, istilah macam mana, kena ajar. Kena ajar. Ada orang sugi, budak gosok gigi, budak punya malas bangun tidur, tak gosok gigi, nak tidur, tak gosok gigi. Tak ada langsung ciri-ciri menjaga kebersihan dalam syariat. Kita ni walaupun gigi kuning, matlamat bukan nak gigi putih, kerana dah memang bangsa gigi kuning lah gigi. Bukan matlamat dia putih ni, pergi beli pula peluntur-peluntur pun nak gigi putih gigi. Luntur, lebur habis gigi langsung. Tak kena raya. Pasal nak lawarnya pasal. Tak kena. Kaedah kita bukan lawar, kaedah kita ittiba' sunnah. Rasulullah buat. Tiru je, buat je. Kalau gigi sunnah tu kita pelik elak, selalu dia ada slogan ikut sunnah. Main tangan bab sugi, dia syarah bab sugi, dia pelekehnya sugi. Okey, itu. Allah. Masuk masjid, manzilin, masuk rumah. Ini masuk rumah sugi dulu. Tu faham tu? Sugi ni memang sebutlah hasiah-hasiah kitab, biasa tak ingat mana. Tu ini ada rasanya. Kita biasa tengok orang duk bertukar bab rumah yang kaki okok ni. Okok duduk kat ling kan. Para sahabat ni, sugi duduk belakang ling. Sugi, cuci semua. Oh, masya-Allah. Jadi bayar tengok. Jumpa sahabat semua sugi di ling. Zaman ni kita jumpa gak semua okok kat ling. Semua okok. Esok kotak dia gantung ni. Bib gantung lah, mengantai. Ada tali. Bib ini gantung, tak gantung tekuk pula lah. Astagfirullah. Baik. Wa indal ihtidar tu fi sahri wa fi sahri, dan pada waktu sahur. Waktu sahur, maksudnya waktu sahar ialah waktu sebelum subuh. Pasal siwak ni dia ialah mardatu rabbi, dia ialah sebab untuk dapat keridhaan Allah. Ini banyak kamu suki.
wa indal ihtidar, dan ketika sakit nak mati. Bahasa kita nazak kama seperti mana dalla alaihi khabarus sahihain. Ada dua hadis riwayat Bukhari Muslim tentang amalan Rasulullah ni. Siap. Wa yuqalu innahu yusahilu khurujar ruh. Wa yuqalu, dikatakan orang, qala ba'duhum, tak tahu siapa qail dia, annahu, bahawasanya siwak ni yusahilu khurujar ruhi, memudahkan keluarnya ruh. Wa akhadha ba'duhum min zalika ta'akkudahu lil marid, dan telah mengambil faham ba'duhum sebagian pada fuqaha min zalika, daripada demikian itu, illa yusahilur ruh, ambil faham ta'akkudahu, akan taukid atau ada sunat menyungguhkan akan dia siwak, sunat muakkad bagi orang ni untuk bersiwak. Siapa dia? Lil marid, bagi orang sakit. Jadi kalau nak mati pun dia suruh bersugi, orang sakit faham tu apatah lagi. Soal orang sihat lagilah, apa-apa pun sugi. Allah. Wa yang bagi an yanwiya siwaka as-sunnata yusaba alaihi, dan sayugia bahawa berniat oleh mutawaddi ni atau musalli siwaka, akan siwak li sunnah, niat li sunnah, untuk ittiba' sunnah, ikut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu niat. Yusaba alaihi wa yabla'u riqahu awala istiyaki, dan sunat bahawa menelankan air liur dia awala istiyaki, pada awal-awal bersugi ke dia. Syarah pun tak tolong tu, maksud telan air liur tu. Kalau faham sekali lalu, waya bela'a atau ada yanwiya waya bela'a, sayugia bahawa ya bela'a menelanlah oleh musalli tadi riqahu, akan air liur dia awala istiyakihi, pada awal bersugi dia. Kaedah bersugi ni sunat basuh dulu, basahkan dia lembab, sugi. Dan asal nak cari tu pasal dia sebut sunat minum pula telan air liur yang dengan sebab sugi pertama kita mula pakai. Sugi yang pertama. Apa khasiat apa wallahu alam. Tapi disebut itu. Ya. Allah. Jadi air liur tu telan. Jadi kalau dalam sembahyang kalau bersugi yang duk telan, tambah pula istilah dia macam ni. Dah sugi, katalah kita belembak yang dia basah kan, perah sugi tu masuk mulut. Lepas tu ada air liur yang terlekat kat situ, keluar balik. Masukkan balik tu hukum air liur tadi yang asal kita punya dah terkeluar, dia hukum masuk balik. Yang tu kalau telan batal. Itu kalau telan batal. Itu kalau dalam semayang nak sugi, hati-hati situlah. Pasal hukum telan tu hukum makan dan minum dalam semayang. Wa alla yamus masa yamussu alla yamus sahu, dan sunat bahawa tidak masa menghisap, masa syarif qasa, ya,
wa alla yamassahu al-istiyaku. Kalau syarah sebut alla yamassa ke yamassa. Kalau massa ni hisap macam hisap susu. Massa. Allah. Kalau ambil zahir perkataan disebut tu, sunat bahawa tidak menghisap. Ya. Hisap. Maksudnya sugi jangan. Aduh, memang tak pernah buat pun. Saya tak pernah buat. Siap. Selesai. Hai. Dah ngantuk sikit. Baca seluruh. Lari sana lagi sikit. Kalau lari mana pun. Dia ada time letih kan. Letih. Wa yundabu takhlilu. Habisnya sikit tu insya-Allah. Disunatkan takhlil, khalla. Menculik gigi. Sunat takhlil maksudnya menculik gigi. Istilah culik ni gunakan kayu atau seumpamanya untuk membuang sisa-sisa makanan di celah gigi. Ada hukum sunat. Jadi selain daripada bersugi, antara sunat selain daripada istiaq adalah takhlilul asnan istilahnya. Takhlilul asnan. Pasal ada bab-bab sugi, ada kotoran yang tak keluar daripada gigi. Bahkan kena takhlil baru makanan yang terlekat di celah-celah gigi itu boleh dikeluarkan. Sunat takhlil qabla siwak, sebelum bersugi. Sebelum sugi takhlil dulu. Au ba'dahu ataupun au tu lisyak, isi kebolehan. Boleh juga ba'dahu ba'da siwak. Min asari ta'am, tahlil kerana kerana kesan daripada makanan. Maksudnya sisa makanan yang tinggal di celah-celah gigi itu. Ya. Wa siwaku afdalu minhu khilafan liman akasa. Bersugi adalah lebih afdal minhu min takhlil khilafan liman akasa, menyalahi bagi orang yang menyalahi akan dia, orang yang terbalik akan dia. Kalau orang terbalik akan dia, dia akan kata takhlil lebih afdal daripada siwak. Ada yang kata siwak lebih afdal daripada takhlil. Itu satu hal. Kaedah kita macam mana? Buat dua-dua, siapa tak kena. Dua-dua kita buat. Macam mana pun tertib, takhlil dulu baru siwak. Itu nasabah. Wala yukrahu bisiwaki ghairi, dan tidak dimakruhkan istiaq dengan siwak orang lain. Syarat dia azina, dia telah mengizin, au alima ridahu, ataupun mengetahui ia syahsun ridahu ridha akhar. Wa ila haruma, sekiranya tidak, maksudnya kalau tuan tak tahu kita pakai sugi dia, haruma. Bahkan kat kita memang ada jijik macam ni lah, nak pakai baru gigi orang. Alhamdulillah. Betul itu naluri itu. Wala yukrahu bisiwaki ghairihi yang azina. Jadi kalau tak izin, jangan nak pandai pakai. Masalah dia bukan masalah tak boleh pakai hak orang. Masalah dia tak izin. Masalah tak izin. Jadi dia tak ada baruh gigi, kita pinjam baruh gigi dia. Kalau masalah baruh gigi, kalau kita tak ada sugi, kita pinjam sugi dia untuk pakai. Kedah kita tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang tak boleh ni kalau pakai sugi orang tanpa izin. Wa ilaha rumah. Ka akhzihi bin milkil ghair, seperti mengambil seseorang siwak ni min milkil ghair, daripada milik orang lain.
malam tajri adatun bil iradi anhu. Jadi ada larangan yang ambil daripada sugi orang lain ni, malam tajri adatun, selama-lama tidak menjadi oleh adat kebiasaan, illa bil iradi anhu, dengan berpaling anhu daripada sifat. Kalau ada koordinat menunjukkan yang ni dia tinggal sugi ni, boleh kita ambil tanpa ada izin dia. Itu ada Ustaz Rayat sekali lagi pula. Wa yukrahu li shaim, dimakruhkan bagi orang puasa ba'da zawal, selepas daripada gelincir matahari, in lam yataghayyar fa'muhu, sekalipun tidak berubah oleh mulut dia shaim ni, minahwi naumin, dengan seumpama tidur. Tak kena baca tu, tak kena. Wa yukrahu li shaim, betul dah, ba'da zawal, in lam yataghayyar famuhu. Ataupun wa illam yataghayyar binahwi naumin. Allahumma salli alaihi wasallam. Tentang talut taghayyar tu, makruh bagi puasa ba'da zawal in lam yataghayyar famu, jika tak berubah mulut dia, binahwi naumin, dengan seumpama tidur. Jadi kalau tidur lepas zuhur bulan Ramadan, bangun tidur, ada sunat sugih tu, walaupun lepas gelincir matahari. Pasal apa? Pasal sunat Allahumma salli alaihi wasallam. Ni seluar ni. Sunat bersugi itu disebabkan taghayyuril fami. Yang kata makruh lepas gelincir matahari itu, makruh kalau tak tidur tapi mulut berbau. Pasal sabit dalam hadis, la khulufu fami shaim atyabu indallahi min raihatil miski. Li'izzati wa jalali adalah hadis kursi itu. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik, lebih disukai oleh aku daripada wangian kasturi. Maksudnya mulut kita walaupun orang kata busuk, disebabkan kita tahan lama tak makan dan tak bercakap panjang masa, tapi bukan kes tidur, memang tak bercakap. Antaranya bukan ada kes tidur. Allahumma salli alaihi wasallam. Bau mulut tu lagi afdal. Satu ada makruh menghilangkan bau mulut selepas daripada gelincir matahari. Jadi kalau lepas gelincir matahari baru tidur, lepas tidur tu mulut ada bau, macam mana? Sunat tak? Asal tak ada sunat gelincir nisbah waktu. Tapi bila mulut ada bau, ada sunat untuk kita bersugi nak hilangkan bau. Siap. Dia ada huraiannya tu sikit masalah bersugi tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Ini masalah puasa sikit lah. Itu juga nak jaga ni, kalau jadi bersugi, sugi yang kalau kayu reput dia murah, ataupun kadang memang kayu reput, kalau salah murah memang dia reput walaupun mahal. Dia reput, putus yang mana urat-urat kayu yang terputus masuk dalam mulut, yang tu tak boleh telan. Pasal hukum makan minum, itu batal. Batal kalau sebab puasa, batal puasa. Kalau solat, batal solat. Pasal dia hukum makan dan minum. Makan dan minum. Pasal ada ain yang masuk dalam rongga. Fahma tu madatun pasti insya'akun. Itu dulu saya. Balik. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur. Kama nawwartal arda min nur syamsika wa min nur rahmatik. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati. Wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin.
اللهم صل أفضل صلاة على أسر مخلوق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومدار كلماتك كل اللهم صل أفضل صلاة على أسر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومدار كلماتك كل اللهم صل أفضل صلاة على أسر مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم على ذكرك ذاكر